Bila keluar saja template yang kita dah pilih, okay, ada dua cara sebenarnya nak buat. Pertama, kita boleh guna template, ataupun cara kedua, kita start from scratch. Tak ada apa langsung di sini, kosong langsung. Mungkin untuk permulaan, kita guna dulu template-template yang sedia ada. Kita dah pilih tadi daripada template tu, dan bila keluar saja paparan ini, sebenarnya sebelah kiri ada lagi feature-feature yang boleh kita gunakan untuk tujuan kita customize content dalam paparan ini. Saya tidak akan go through satu persatu, tetapi kita akan gunakannya semasa kita buat, kita customize paparan ini. Okay, now paparan ini contohnya, kita nak tukar background. Kita tak berminat dengan background ini, kita rasa kita nak tukar ke background lain lah. Okay. Mungkin kita nak guna foto sebagai background lain. Kita nak masukkan tentang, mungkin kita nak buat buku tentang oil painting misalnya. Oil painting. Banyak tentang oil painting. So, bila kita dah pilih nak tukar background, kita cari, mungkin kita nak tukar oil painting, mungkin kita nak ambil ni. Tetapi ingat, bila ada tanda ni Pro, maksudnya ini adalah versi berbayar. Bila kita guna ni, kita tidak dibenarkan menggunakan secara bebas, melainkan kita kena versi berbayar. Walaupun saya rasa cukup untuk permulaan kita menggunakan versi tidak berbayar, free version tu, sebab saya pun tak subscribe untuk Pro. Puan Fahana subscribe, saya tahu. Hari tu Puan Fahana beritahu akan banyak lagi feature-feature yang boleh dibuat. Cuma untuk kali ini kita guna dulu yang free version. Cari yang free version yang boleh kita masukkan. Contoh, okay, saya nak cari free version yang agak ini. Ada free version oil painting, mungkin saya guna yang inilah. Ini. Ini Pro juga. Okay, sekejap. Okay, this is ini free version. Okay. Kalau kita guna gini, kita padam dulu yang belakang, klik, just delete belakang, ambil, drag, masuk. Okay. Misalnya kita rasa tak maulah ini, kita nak undo, tekan undo di sini. Undo balik. Okay. Atau kita nak ganti yang lain, kita masukkan yang ni. Contoh. Masuk balik. Yes. Mungkin kita boleh guna yang ini. Okay. Bila kita dah sesuai guna yang ni, mungkin kita nak adjust latar belakang dia. Gunakan adjust. Brightness, dari segi brightness dan sebagainya. Mungkin gelap sikit ke. Okay. Boleh lakukan gelap. Dan kita nak tukar yang dalam. Okay. Cuba lihat. Perkataan-perkataan yang ditulis di sini semuanya sudah dikumpulkan ataupun disetkan sebagai satu perkataan yang telah digrupkan. Kalau kita ubah, semua akan ubah. Jadi kita mungkin nak ubah bukan semua perkataan di dalam tu, kita mungkin nak ubah sebahagiannya. Jadi kita ungroup dulu. Unggroupkan dia. So independently, okay, perkataan-perkataan ini boleh diubah secara bebas. So mungkin kita nak ubah di sini, kita ubah the art of oil painting. Okay. Kemudian kita nak ubah name, images. Okay, ini kita punya studio kita lah. Studio Express presents the art of oil painting, understanding. Okay, kita nak ubah nama. Kata nama Aizat Iskandar. Oh, nama pun memang hebat tu. Macam orang seni kan, nama-nama seni ni. Okay, now semua dah okay. Semudah itu. Okay, semudah itu.
Dan mungkin kalau kita nak ubah background apa yang melatari perkataan ini, pergi saja di sini. Nak ubah warna hitam, mungkin tak cantik. Abu, mungkin macam tu. Okay. Ataupun macam ni. Okay. Ataupun kita just nak biarkan saja. Boleh juga. Untuk kali ini, kita buat color macam ni. Wow, okay. Dah siap dah pun book cover kita. See, less than 5 minutes. Okay. Now, itu baru permulaan. Bagaimana kalau kita nak cuba, cuba create beberapa pilihan yang kemudiannya nanti kita nak pilih design-design macam mana yang kita nak pilih berdasarkan pilihan-pilihan yang kita buat. Kita boleh copy page. Okay. Copy maksudnya ada dua. Sama saja. Okay. Saya ulang sekali lagi. Kita undo. Kalau kita add page, dia hanya keluar background saja. Kita undo balik. Kita copy. Ini sebab apa kita nak guna ni? Nanti saya tunjuk. Sebab akhirnya mungkin kita nak present, buat slide ni sebagai satu presentation. Kita boleh convert kepada PowerPoint ataupun kita buat presentation terus daripada Canva. Nanti kita akan buat beberapa design. Okay. Okay. So mungkin yang ini kita nak ubah, latar belakang. Kita nak buat latar belakang yang lain. Macam ni. Sorry. Kita delete dulu. Boleh juga di sini. Tapi nampak macam tak apa cantik. Undo lah, kita undo. Okay. Cari yang okey sikit. Mungkin yang ini. Delete dulu. Kita masukkan yang ini. Sebagai. Misalnya kalau kita rasa kita nak resize, okay? Ataupun kita nak fokus latar belakang tu ke mana-mana bahagian yang lain, mungkin kita boleh buat begini. Okay. Okay. The art of oil painting. Okay. Itu pun boleh dibuat begitu. Now, kita rasa kita nak tambah elemen. Okay. Kalau tuan-tuan lihat, elemen-elemen ni macam galeri saya. Cuba lihat di sini ya. Elemen macam, okay. Kita ada macam stamping di sini kan. Ini antara elemen yang ada dalam Canva yang boleh kita pilih. Ataupun elemen-elemen macam, okay. Ini ada juga dalam Canva. So kita tambah elemen dalam Canva, kita tekan elemen di sini. Banyak sekali elemen yang boleh kita pilih. Kita pilih yang antaranya ialah stem. S-T-A-M. Stem. Yes. Kita nak pilih stem, kita letak sini. Kita nak tulis bahawa ini adalah mungkin best seller. Okay, best seller. Kita tukar color. Kita masukkan teks. Okay, cuba.
as seller. Okay. Dan resize. Boleh juga macam tu. Dan juga mungkin buat begitu. Itu antara cara yang boleh kita gunakan untuk masukkan. Kita dah cover tadi elemen, kita masuk teks. Sebenarnya banyak elemen lagi yang boleh kita masukkan. Kita boleh masuk je keyword-keyword kita dalam ini. Mungkin kita nak masukkan keyword-keyword yang lain yang boleh nak masukkan lines ke, nak masukkan simple drawn object dan sebagainya, boleh masuk je. Tapi untuk kali ini asasnya kita penggunaan elemen adalah seperti yang saya sebutkan. Okay, now ini kita dah masuk bagaimana nak menggunakan elemen, bagaimana nak menggunakan teks, bagaimana nak menggunakan foto. Okay. Contoh lagi, kita nak gunakan satu lagi format, kita copy, tetapi kita tak mahu nak guna semua yang ni. Kita boleh delete, kita boleh highlight, delete. Kita nak masukkan teks yang telah disediakan. Contoh macam ni. Kita nak bagi nama sini. Give just for you. Kita nak ungroupkan. Delete. Boleh. Oil painting by Aizat Iskandar. Kita boleh oil painting. Okay, oil painting by Aizat Iskandar. Itu pun boleh dilakukan. Okay. Cuba kita tambah satu lagi. Okay, kita tambah satu lagi, kita tengok apa yang boleh dibuat menggunakan teks. Delete. Okay, katakanlah kita dah menggunakan font yang lain daripada yang atas. Font yang lain daripada atas. Kita menggunakan font ni. Kita boleh bila kita nak menggunakan font yang sama, kita apply kepada slide ini. Contoh kita ada background yang berbeza. Background yang berbeza. Oil painting. Delete dulu. Okay. Misalnya kita berminat untuk menggunakan font ini kepada font ini. Nanti selalunya feature ni kita gunakan dalam presentation kita. Kita boleh pilih slide-slide yang berbeza dan menggunakan font yang sama. Apa yang kita buat, saya cuba berikan panduan satu feature ataupun function copy style ni. Kita nak menggunakan font yang sama di slide yang berbeza. Apa yang kita boleh buat? Klik oil painting. Kita berminat dengan font jenis ni. Kita tekan copy style. Nampak? Macam roller ni. Kita highlight di sini. Dia akan keluar. Font yang sama macam oil painting. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana fungsi copy style ini boleh digunakan apabila kita memilih template-template yang berbeza dalam presentation kita. Contoh itu.
Okey, kita dah ada 3 atau 4 jenis 4 pilihan kita. Okey. Kemungkinan juga apa yang kita boleh buat ialah kita nak gunakan template ini. Okay, kita gunakan template ini, tetapi kita nak cari foto-foto atau image yang tidak ada dalam pilihan-pilihan di sini. Kita boleh gunakan more di sini. Kita boleh gunakan Pixabay. Pixabay ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah koleksi foto-foto yang kita tidak perlu risau tentang copyright. Tidak perlu risau tentang copyright. So kita pilih saja sebab Pixabay memang adalah satu feature dalam Canva yang boleh kita guna. Contoh kita nak ambil oil painting punya gambar. Yang lain-lain selain daripada yang tadi, kita nak tukar di sini. Kita nak ambil yang ni. So kan, oil painting. So boleh gunakan Pixabay ni untuk mencari image-image selain daripada yang kita dapat cari daripada foto ataupun background. Sekali lagi, mungkin kita boleh buat sedikit ubah sesuai di sini dengan adjustment dari segi latar belakang. Ya, why not? Now, kita dah ready beberapa pilihan. Mungkin kita nak buat presentation kepada klien kita misalnya. Ataupun kita nak minta pandangan pasangan kita. Yang mana satu book cover yang cantik untuk kita pilih. 1, 2, 3, 4, 5 contoh misalnya. Okay. Kita nak buat presentation misalnya. Okay, now is the time untuk kita presentkan kepada orang ataupun sebelum tu kita nak share dulu kita punya hasil ni dengan mungkin rakan kita untuk dia lihat dan mungkin nak edit juga hasil draft yang telah kita sediakan. Kita boleh tekan ini share. See, share link to edit ataupun hanya to view saja. Kalau view dia hanya boleh tengok. Kalau edit kita boleh collaborate dengan orang lain sebagai collaborator kita. Bila kita hantar ni, contoh bagi satu email address yang boleh kita hantar, contoh ahmad@usn.my. Okay, kita boleh control sama ada dia boleh view ataupun edit saja. Kita boleh send invites. Okay, invite to your team. See, your design was shared. Invite to your team. Kita nak orang itu juga dalam team kita untuk buat editing kepada hasil draft yang telah kita buat ini. Itu cara kita nak collaborate dengan orang lain. Okay. Ini menggunakan fungsi button share di sini. Selain daripada itu, kita boleh juga menggunakan fungsi presentation secara direct daripada hasil-hasil yang telah kita buat ini melalui Canva juga. Kita boleh download. Ini hasil akhir lah. Dah dapat final version. Kita download. Sama ada kita nak download secara PDF. Adakah semua kita nak download dalam satu file ataupun kita mungkin nak pilih satu saja yang kita rasa why not saya nak pilih page number 3 saja. Kita boleh download PDF. Done. Download. Okay, dah siap download. Orange Photographic. Mungkin kita tak usah ubah nama dia. Save. Cuba kita lihat macam mana dalam bentuk PDF. Yes. Ya. Ini
cover book cover kita. Kalau kita nak save melalui PDF format. Okay. Selain daripada itu, mungkin kita nak jadikan dia dalam bentuk mungkin PNG, high quality image, JPEG, ataupun kita nak jadikan hasil-hasil kita ni sebagai yang boleh di print, PDF print. Itu juga boleh digunakan. Boleh juga digunakan dalam feature download ini. Okay. Ataupun yang tadi kita sebut macam mana kita nak download dalam bentuk format tertentu. Selain daripada itu, ini adalah stage di mana kita boleh publish hasil kita ke platform-platform yang tertentu. Contoh, okay, kita nak jadikan ini sebagai Microsoft PowerPoint. Okay. Mungkin kita nak jadikan ini sebagai Microsoft PowerPoint pun boleh. Kita cuba. Okay. All pages sebagai Microsoft PowerPoint ataupun hanya sekadar page yang kedua saja sebagai Microsoft PowerPoint. Dan download. Okay. Orange Photographic PowerPoint. PPT. Masuk dalam desktop. Canva demo. PPT save. Kita tengok macam mana di dalam PowerPoint. Mungkin boleh ada sebahagian kemungkinan hal ini berlaku kerana font ini tidak disupport oleh PowerPoint yang kita gunakan. Mungkin kita boleh gunakan font-font yang boleh disupport oleh PowerPoint. Okay. Itu antara kaedahnya yang boleh kita gunakan sebagai macam mana kita nak share apa yang telah kita sediakan ini dalam bentuk PowerPoint. Okay. Ada beberapa cara lagi kita boleh share. Contoh kita boleh share dalam kita punya Google Drive. Kita boleh present terus apa yang telah kita sediakan ini. Bila kita nak present tu, kita boleh lihat transition daripada slide ke slide tu melalui cara format tersendiri. Mungkin slide ni begini. Mungkin kita pilih tile. Kalau macam tu. Kalau untuk kali ini kita dah pilih slide. Kita cuba present. Okay. Ini presentation terus melalui Canva kalau kita tidak menggunakan PowerPoint. Okay. Itu kaedah yang telah kita cover. Pertamanya tadi how to create, how to edit, how to add font, kemudian bagaimana kita nak jadikan fungsi copy style ni supaya format ataupun font-font yang kita guna di slide yang sebelum tu di-apply ke slide seterusnya. Kemudian kita boleh share untuk collaborate dengan orang lain dan kemudian kita boleh download dalam bentuk-bentuk yang kita ingini. Okay. Ada satu fungsi bila kita klik fungsi ini apa link ni. Misalnya, okey, katakanlah kita buka satu yang baru buka satu yang baru, home. Okey. Create a design. Saya nak tunjukkan apa fungsi
link tadi, kita buka social media misalnya, kita create satu lagi design social media. Okay. Minta maaf Cik Salwan. Ya, okay. Kita ada beberapa soalan. Kita nak jawab kemudian ataupun kita boleh lihat dulu? Okey. Boleh kalau nak tunjuk. Okey. Cik Salwan boleh akses tak tepi? Tak dapat nampak Tak ada. Tak nampak Ya. Okey. Ada soalan lah, apa? Soalan, okey. Soalan pertama, ada isu copyright tak untuk gambar-gambar yang digunakan selain Pixabay? Sama ada untuk background poster atau yang lain? Okey. Memang secara umumnya kalau kita menggunakan Canva, kita boleh menggunakan image-image yang disediakan dalam Canva melalui Pixabay ataupun Pexel ni, okey, tanpa ada ragu-ragu tentang copyright. Memang boleh digunakan terus. Kecuali kalau kita upload gambar-gambar yang mungkin kita dapatkan daripada Google misalnya, Google Image misalnya, kita tak pasti sejauh mana kita boleh menggunakan dengan bebas. Sebab gambar-gambar itu mungkin dilindungi copyright oleh orang yang mencipta gambar itu ataupun ambil gambar itu. Kan? Jadi untuk tujuan yang selamat, terus saja guna Pixabay ini. Semua gambar-gambar ni tak ada isu langsung untuk digunakan secara percuma. Kecuali kalau ada yang berbayar tu, contoh macam foto ni kan, foto ada yang berbayar, itu hanya boleh digunakan melalui versi Canva Pro. Itu jawapan saya. Untuk tujuan permulaan ni, don't worry, guna Pixabay ataupun guna je dalam Pexel ni. Pexel ni pun banyak free of charge je. Semua carilah apa saja, misalnya nak cari gambar sports. Okay. Guna saja. Apa-apa ni memang boleh diguna secara percuma. Memang boleh digunakan. Okey, Puan Fana, ada lagi soalan? Ya, dia kata jelas. Kemudian ada dua soalan lagi. Canva ini memang kena sign up account ke? Tak boleh terus create design on the fly for one of purpose? Ya, kena create account. Sebab account itu akan menghimpunkan, contoh macam account saya, dia akan menghimpunkan hasil-hasil kita, koleksi-koleksi kita. Tujuannya, nanti saya tunjukkan bagaimana hasil-hasil daripada ini boleh kita terus convert menjadi presentation. Okey. Jadi memang kena create account dulu. Okey Cik Aizat, kita perlu create account dulu untuk menggunakan Canva. Memudahkan supaya kita nak dapatkan balik semua design-design yang kita telah buat. Yes, ya. The last one, kalau kita buat presentation guna Canva, kita boleh masukkan voice juga ke tuan? Boleh, ada. Cuma kita tak cover dalam this session. Ada masuk video, ada masuk voice. Cuma saya nak cover sedikit bagaimana kita nak buat clickable link. Clickable link ni walaupun kita dah create misalnya poster ataupun grafik atau design itu dalam bentuk PDF, kita masih lagi bila kita share dengan orang-orang lain, dia masih boleh buat clickable link. Contoh, contoh kita ambil e-cover, e-book cover kita. Okey, contoh macam ni. Okey. Iskandar ni, kita boleh linkkan kepada satu link yang contoh www.usm.my. Contoh, apply. Okay. So, link ni, bila kita save PDF, kita hantar pada orang lain, orang boleh klik Iskandar ni mungkin ke portfolio dia dan sebagainya. Itu pun boleh digunakan. Feature link ini.
Maksudnya di sini link tu dia boleh integrate dengan picture ataupun tulisan. Yes. Boleh integrate dengan picture. Contohnya, saya cuba buat ini. Download sebagai PDF. Kita download page. Kita tengok sini ada link ya. Link, PSM, apply. Kita download as PDF, page 1 only. Kita tengok. Download. Function ni sangat bagus bila kita e-cover link. Function ni sangat bagus bila adik-adik buat resume. Contoh bila hantar resume dalam bentuk PDF. Bila hantar bentuk PDF dalam bentuk PDF kepada majikan misalnya, majikan boleh, kita mungkin nak hantar resume dalam one page resume saja. Tetapi bila majikan lihat resume kita berikan link, kita klik contoh link ni, dia akan pergi ke PSM.my. Maksudnya melalui Canva juga, bila kita create PDF, dia masih boleh kita linkkan. Maksudnya clickable link kepada mana-mana web yang boleh kita inginilah. Bila kita buat resume, contohnya macam saya sebut tadi kan. Ya. Okay. So, saya dah cover most of the topic yang saya kata pada peringkat awal tadi kita nak cover. Contohnya, kita go through balik. Kita dah cover bagaimana nak masuk tentang macam pilih templates, tools and layout tadi tu. Elements tadi yang macam stamping dan sebagainya. Kita nak add editing text, nak choose background, uploading your own image tu kita boleh upload. Saya akan tunjuk nanti. Sharing and collaborating pun kita dah cover. Downloading your final design pun dah cover. Publishing pun design. So uploading your own image. Bagi saya kita masuk dalam apa yang kita buat. Mungkin kita nak pilih satu design baru. Contoh kita nak buat Instagram post. Working from home, ya. Ada 6 ada 6 presentation ataupun 6 slide dalam Instagram post ni, tapi kita nak pilih satu je. Nak pilih satu saja. Kita nak pilih ini saja. Kita masuk sini. Now, macam mana kita nak upload our own image? Maksudnya bukan image kita lah. Kita punya image pilihan sendiri yang tak ada dalam Pixabay dalam Pexel ni. Kita upload. Upload an image or video. Kita pilihlah mana-mana gambar yang kita dah simpan dalam kita punya drive ni. Mungkin kita pilih adult ni. Choose. Tadi saya dah masuk dah satu. Saya tunjuk sekali lagi. Kita dah upload sini. Kita mungkin nak tukar. Nak masukkan di sini. There you go. Communicate with your manager and co-workers. Itu cara macam mana kita nak upload kita punya image. Pilihan kita, image yang tak ada dalam Pixabay ataupun dalam Pexel. Sebelum saya terlupa,
Okay, ada lagi tak soalan sebelum saya masuk sikit tentang presentation? Satu tips and tricks macam mana kita boleh buat presentation sebagai alternatif kepada PowerPoint presentation. Ada tak soalan? Tak ada. Okay, now salah satu cara yang kita boleh gunakan, okay, contoh, saya tunjukkan cara pertama dulu, bagaimana kita nak cari presentation, ialah presentation. Ada macam-macam punya presentation di sini. Okay. Boleh kita pilih, contoh, zero waste living. Dalam file presentation tu ada banyak slide. Okay. Ada banyak slide. Cumanya mungkin kita nak pilih hanya beberapa presentation sahaja. Mungkin kita nak pilih beberapa presentation saja, kita just klik dan add new page. Pilih add new page, kita pilih. Jadi bila kita save nanti, dia tidaklah save semua presentation ini. Kita akan hanya pilih, dia akan save hanya 3 presentation ini saja. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua ialah kita create satu folder yang namanya, kita pergi ke home. Kita create satu folder khas. Mungkin nama folder tu create new folder. Kita create namanya present 1, 2, 3. Create folder khas. Dah ada. Kita tengok all your design. Ini design-design yang kita dah buat dah. Mungkin kita nak buat satu persatu sebelum tu. Okay. Mungkin kita pilih, mana kita pilih ni contoh. Kita drag masuk present. Kita nak pilih yang mana lagi? Kita pilih yang ni. Kita drag masuk present 1, 2, 3. Mungkin kita nak pilih lagi yang mana? Yang ni, present 1, 2, 3. Ataupun nak pilih satu lagi. Mana dia? Okay. Malam Lailatul Qadar. Satu kiri. Okay, now. Kita klik present 1, 2, 3 punya folder. Okay. Then kita boleh present folder. Present for item. 1, 2, 3, 4. Ini salah satu kaedah yang boleh kita gunakan kalau kita tak convert dia menjadi PowerPoint presentation. Itu yang boleh kita gunakan. Okey, rakan-rakan sekalian dan juga adik-adik sekalian, itu yang telah kita cover secara keseluruhannya sesi kita hari ini. Kita dah cover 1 sampai 11 dan sekarang ada berbaki dalam 15 minit. Saya rasa sebelum kita masuk item yang nombor 12 tu, item nombor 12 tu, this is something yang saya rasa semua kena participate secara serius supaya kita challenge ourselves. Okay, ada tak soalan Puan Farhana? Ada satu soalan ni. Macam tadi kita tunjuk ada gambar dan juga tulisan yang boleh diklik.
Jadi macam mana kita nak tahu bahawa kita nak bagi tahu orang bahawa gambar tu bukan semata-mata gambar. Dia boleh diklik. Ada tanda tak tuan? Okey, bila kita misalnya kalau image itu di hover dengan apa ni arrow, dia akan nampak bahawa gambar tu clickable lah. Maksudnya perkataan itu clickable. Ataupun kita boleh tambah elemen di situ. Please click here. Ya, betul. Please click here. Klik di More sini. ataupun more info misalnya, kan? Bila kita sediakan resume misalnya, mungkin boleh tulis masukkan elemen sedikit di situ, button ke, kata my personal experience misalnya, click here. Okay, my personal experience being the chairman for project ABC, please click here. Would like to know more about me, please click here. Itu antara perkara yang boleh kita gunakan untuk attract orang. Kalau dalam strategi marketing dinamakan sebagai call to action lah, call to action button. Macam kita buy now ke, register now ke, click here, itu pun boleh digunakan. Okay, ada soalan lagi? Satu lagi daripada Teo Sin Ye. Ya. Adakah meniru design orang lain sebagai praktis ialah salah satu cara yang baik untuk improve designing skill? Dan kita perlu kreatif atau kita perlu kreatif kalau buat benda design ni? Yes. Saya rasa Canva menyediakan platform kepada kita untuk sebagai pencetus lah untuk kita create our own design. Sebab tu dalam tajuk ni pun an amazing design solution for non-designers kan. Jadi bila ada template-template yang telah disediakan dalam Canva tu, kita mungkin boleh gunakan dulu dan boleh ubah sesuai dari segi perkataan-perkataan yang diguna, background yang diguna. Kita boleh adjust dari segi brightness dan sebagainya sebagai langkah awal untuk mencetuskan minat kita untuk menjadi a real designer. Kan? Saya percaya we have to start from somewhere. Even dalam skill yang kecil-kecilan pun tak apa. Pada saya, kepada siapa lagi yang kita boleh belajar kalau tidak kepada pakar lah. Selalu pakar akan kata buat macam saya buat. Contoh macam tu kan. So saya secara peribadi pun saya ikut banyak macam mana yang Prof Karim buat. So memang kita lihat itu sebagai contoh dan ia menjadi pencetus kepada kita untuk menjadi lebih kreatif, untuk menjadi keep on thinking tentang bagaimana kita boleh improve kita punya skill sebagai permulaan. Ya. Itu Puan Hana. Ada lagi tak Puan Hana? Okey, ada soalan lagi untuk Yes. Puan? Boleh kemukakan. Okay, kalau ada soalan boleh letakkan di ruangan chat. Okey, sementara ada yang nak menantikan bertanya soalan. Ya. Okey, saya ada sediakan tutorial yang boleh rakan-rakan rujuk nanti. Saya akan bagi link kepada this e-note exactly the same as what yang dipaparkan di skrin anda. Semua akan dapat ini dan semuanya adalah sebahagiannya adalah clickable. Macam mana nak buat misalnya designing a book cover yang macam mana kita buat tadi tu, saya dah savekan dalam bentuk video untuk tuan-tuan ikuti secara satu persatu, step by step. Kemudian presenting with Canva, macam-macam ada di sini, boleh tengok. Dan juga ada FAQ. FAQ ni nanti bila anda semua dapat this e-note, go through satu persatu dan jangan lupa tengok must see how do I use copy style button dan juga more Canva tips and tricks. Ada link-link kepada YouTube dan juga tutorial-tutorial. Okay, so sekarang ni saya nak let's challenge ourselves. Okay, jangan tinggal lagi sesi ni sebab sesi ni belum habis. Saya nak minta anda ikuti ataupun join this challenge bit.ly/gocanvago.
Okay, boleh scan di sini bit.ly go Canva go. You masukkan you punya design dalam Padlet ini. Ya. Tapi sebelum tu kena create dululah. Kena create dalam Canva dulu. So saya rasa mungkin boleh create Canva dalam masa 5 minit. Dan share dalam bit.ly go Canva go. So nanti bila you dapat e-notes yang macam ni, semua koleksi Canva you all yang you buat pada hari ni akan dapat dilihat di sini. You boleh komen kawan-kawan punya hasil Canva, beri rating, bagi komen dan sebagainya. Oh, ni ada orang bagi 5 star. Taklah cantik mana kan. Tapi ini satu thank you note from the bottom of our heart to our frontliners. Thank you for all that you are doing. So Canva akan remain sebagai tools biasa, melainkan kita bijak menggunakan Canva. Canva boleh menjadi satu alat yang sangat efektif bila kita nak menyampaikan satu-satu maklumat. Dan ia mungkin juga to the extent boleh menyentuh hati dan perasaan orang. Contoh misalnya kalau kita buat card melalui Canva, kita hantar personally pada seseorang melalui WhatsApp dia. Thank you so much for your support dan sebagainya. Happy birthday dan sebagainya. So kalau kita bijak menggunakan kemahiran ini, for sure kita akan lebih memberi nilai yang tinggi kepada ilmu Canva yang kita belajar pada hari ini. Dan Canva juga kalau digunakan secara tak betul boleh juga memberi kesan yang tak betul. Tapi it's always how we use the skill that we have for today. So masuk challenge ni tuan-tuan dan puan-puan, tapi of course you have to open up your Canva account dulu. Sekarang pun boleh buat, kita ada masa lagi. I'm giving you 5 minutes now. Sama ada nak buat melalui laptop ataupun nak buat melalui handphone pun boleh. Handphone of course you have to download the apps. Kalau melalui laptop, free web-based version, you don't have to download anything. Buat sekarang, pilih sama ada nak pilih card ke, nak buat poster ke, nak buat YouTube thumbnail ataupun nak buat Facebook post, Instagram post, whatever. Buat sekarang. So I'm giving you 5 minutes now sebab pada awal tadi saya dah sebut bila you dah tahu ilmu untuk buat Canva, even you can create your own Canva design on the fly. Trust me. Okay, 5 minit. Cuba dan customize. Bukan ambil daripada design tu terus save, tak. Customize lah sikit kan. Ada you punya nama sikit ke dan sebagainya. So please share di bit.ly go Canva. Okay. Boleh ke? Okay. Sementara tu Cik Sawan ada soalan juga. Dalam Canva boleh tak reka logo sendiri? Ada template untuk logo? Yes. Of course. Okay. Create a design. Okay. Cuba tengok di sini. Okay, see all your design. Instagram. Boleh cari di sini logo. Okay. Boleh create logo sendiri. Cuma kalau dapat register untuk Canva Pro lagi dahsyat lah. Macam Puan Farhana punya kan. Boleh create design sendiri. Okay. Ini adalah logo-logo yang boleh kita create. Ataupun nak create daripada apps lain dan nak paste di sini dan sebagainya pun boleh juga. Boleh. Okay. Ada lagi tak? Atau masing-masing sedang sibuk buat Canva? Okay, kita boleh tengok siapa yang pertama masuk dalam Canva ni. Ya. Prepare buat something yang boleh inspire orang, okay, yang boleh memberikan impact kepada orang lain.
mungkin boleh berikan personal touch ya kepada orang lain. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? So far belum ada lagi. Belum ada lagi. Masing-masing busy buat design. Okay, good. Okay. Tak susah mana, senang je kan. Create design, betul nak masuk dalam poster ke. Cantik ni diorang buat ni. Ya. Ingat. Saya rasa not only ia akan membuatkan kita lebih kreatif, tapi kita akan cuba memikirkan beyond that. Maksudnya macam mana kita nak sentuh hati orang hanya melalui design yang kita buat contohnya. Even with a small thank you, small Birthday card. ya, birthday card misalnya, kata-kata yang ringkas. Itu yang kita sebut sebagai spread this positivity itu kan, and impact others. Not only that, we can also use Canva untuk inspire others. Bukan hanya sebagai nak buat poster, nak buat infografik, nak buat resume dan sebagainya. Canva akan tinggal sebagai Canva hanya sebagai tools kalau kita tidak bijak menggunakannya. Ya. Contoh, saya tertarik satu design yang ada tulisan USM tu. So how kita embed gambar dengan tulisan tu dia bertindih tu. Okey, ya, saya janji tadi ya. Create a design. Okey, misalnya kita ambil poster. Okey. Yes. Thank you Fana kerana mengingatkan. Rare sikit. Rare sikit lah, okey. Now, kita mula from scratch. Kita ambil element. Dia dalam element ambil letter frame. Letter frame. There you go. Okay. Ambil kata nak tulis huruf F. Okay, F lah. Okay, F masukkan dan masukkan misalnya kita punya foto lah, ya. Kita punya foto yang kita upload tadi. Kalau kita nak masuk foto kita, kalau kita nak masuk foto lain pun boleh juga. Kita ambil man. Kita cari foto apa-apa. Okay. Farhana. Okay, tengok foto. Ambil yang ni sikit lah. Okay. Contoh, drag. Oh, just drag sahaja? Drag, dia masuk. Cuma hati-hati dia drag, undo. Bila kita drag, tengok dia mungkin jadi background. Tapi masukkan dalam dia. Okay. Masukkan dalam dia. I see, okay. Betul. Dan mungkin nak masukkan teks sikit. Okay. Contoh macam ni. Okay, for you. Okay. Mungkin nak masukkan sedikit background. Okay. Jadikan dia putih misalnya. Terus nampak elegan Terus nampak macam tu. Okay, ataupun nice. Thank you. Thank you. Ni ungroup, mungkin tak mau ni. Delete. Okay, macam tu. Cantik. Tu mudah je kan. Kita teknik tu lah. Teknik tu. Kat mana kan? Kunci je. Ataupun mungkin kita nak masukkan tadi letter frames. Elemen kita masuk mungkin frame saja. Frames. Dia ada macam-macam frames. Contoh frame di sini. Okay, masukkan teks ataupun masuk gambar. Yang mana? Okay, this one.
Nice. Macam tu. Hmm. So boleh tulis macam-macam ni bawah tu dan sebagainya. Kan? So this is only beginners level lah. Mana in fact kalau tengok dalam YouTube dan sebagainya banyak lagi lah, banyak lagi. So saya berikan link tu. Saya berikan link. Oi, dah ada masuk. Oh dia. Oi, my bucket list. Wow, IMCC tu Cik Aizat kot. Ni mana ni? IMCC announcement tu. Wow. Announcement. I see close. Yeah, cool. Okay. Dah masuk. Okay. Salam 10 Ramadan akhir. Bagus. Kita ada berapa partisipan Manas sekarang ni? So far ada 132. So maksudnya kita ada 100 lah gambar. Nanti challenge yourself please. Bila nanti you share, you will inspire others insyaAllah. Kawan-kawan boleh komen, bagi rating dan sebagainya. Contoh, thanks for sharing. Boleh bagi rating. Okay. Okay. Close. Setiap satu gambar tu kita boleh komen dan juga rate. Yes. Rate. 5 star. Okay, good. Okay, saya tunjukkan sikit FAQ ni. Jangan miss, bahagian ni. More Canva tips and tricks ni. Ada klik 1, 2, 3 ni memang banyak sangat. Contohnya klik tu saya berikan link kepada YouTube playlist tutorial Canva, having fun with colors and all that, yang boleh kita sama-sama belajar lah. Ya. Bagus. Okay. FAQ lagi, kemudian klik number 3 misalnya, ada semua tutorial berkaitan dengan Canva. Memang kalau menghadap ni saja memang tak tidur malam. Tidur malam. Master course free of charge, semua boleh ikuti. Okay puan-puan, rasa dah 11:30. Saya rasa setakat itu dulu, kecuali kalau ada soalan yang nak ditanya. Saya tahu sebahagian besar daripada anda sedang sibuk buat Canva dan share. Bila you dapat e-note, you akan dapat semua koleksi kawan-kawan punya creation of Canva dalam link yang saya berikan tadi. Okay, now link yang anda boleh capai untuk access this note ialah, saya tunjukkan ya. Sorry. Okay, bit.ly/letscanva. Okay, bit.ly/letscanva. Boleh? Anda boleh tolong share dalam chat ke? bit.ly/letscanva. Bit.ly/letscanva. Cuba share dalam chat. Mungkin kawan-kawan boleh cuba access. Boleh masuk tak? Kena ada HTTP kot saya rasa. Ya. Sekali lagi saya cuba share. bit.ly/. Okay, yes. Kena ada HTTP. Ada? Kita boleh tekan lah untuk akses. Okay. Ya, ada. So, dia tekan link tu, dia keluar lah. Ya, okay. So di skrin nampak kan saya tulis ni? bit.ly/letscanva. Ya, nampak. Okay.
Okey, Puan Fana, itu saja saya rasa. Kecuali Puan Fana ada nak Mungkin ada apa-apa satu dan ikut sebagainya. saya terlepas pandang. Ah, Tadi berkenaan dengan logo, kita kata memang ada logo template semua. Cumanya dia tanya lagi advance. Kalau ah. buat logo print pada stiker boleh ke? Okey. Now, dia dalam Canva ni uh, dia ada okey kita tengok ya. Cuba tengok home. Dia ada servis untuk printing. Oh, ada servis untuk print. Ada servis untuk printing. Even books pun boleh lah maksudnya Yes, ya. Okey. Kita cuba pilih Max ni. Tapi yang akan print ni saya tak pernah nak minta dia orang print lah kan sebab kita boleh print sendiri lah. Okey. Kita boleh download ng kita boleh PDF print pun boleh di sini, download dan print sendiri. Itu salah satu kaedah yang boleh kita guna lah. Dalam beberapa format yang tertentu, template yang tertentu, kita boleh send untuk Canva tolong print kan. Okey, kita contoh dokumen. Okay. Letterhead. Show more. Mahal tak agaknya untuk Canva printkan ya? boleh semak lah, boleh semak tengok ni, tengok macam ni kan. Canva All 10 pages, 50 copies, RM137. Convert lah. Bukan ringgit ni, US dollar. Shipping free. Paid element RM7 lah semua ni. Aizat boleh tekan apa nombor credit card saja kalau nak minta Canva print. So saya rasa tak apa kot, download kemudian kita print lah. Rasanya lebih ekonomi kalau kita print sendiri. Ya. Okay. Itu antara feature ataupun servis yang disediakan oleh Canva. Okey. Fana? Okey. Alright. Hopefully kita dah cover semua dan hopefully tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan adik-adik semua akan start from somewhere, start small. Even though sebahagian besar kita bukanlah designer, kita adalah non-designer, tetapi usaha kita untuk tambah ilmu ini akan menjadikan kita semakin kreatif dan menjadikan kita semakin berusaha untuk menaikkan martabat keilmuan diri kita, insya-Allah. Dan don't forget untuk bila kita dah ada ilmu ni, share and inspire others. Untuk itu, sekian. Mohon maaf zahir batin kalau ada salah silap. Kalau perlu lagi bantuan dan sebagainya boleh hubungi saya ataupun Puan Fana. In fact, Puan Fana pun power design poster hebahan untuk HDC punya program menggunakan Canva Pro version tu. Saya belajar daripada Cik Sarwan asalnya ya. Alamak. Semua ilmu yang saya dapat ni semua daripada Cik Sarwan. Okay. Dan gunakan template yang ada kan. Yes. So thank you very much semua kerana berikan perhatian, kerana challenge yourself to be orang yang produktif dan juga boleh inspire dan beri impact kepada kehidupan diri kita dan kehidupan orang lain. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat meneruskan aktiviti untuk belajar. Okay. Terima kasih juga kepada Cik Salwan atas program yang sangat power design dengan Canva. So kita boleh apply, kita boleh share dengan kawan-kawan kita yang lain. Jangan lupa anda pergi ke bit.ly/letscanva. Anda boleh dapatkan segala nota dan tutorial. Yes. Exactly. Semua yang sama yang saya tunjukkan.
dan kita boleh dapat extra knowledge dengan kita melayari semua dalam FAQ dan FAQ tadi di FAQ yeah. dan YouTube. Dan Puan Fana, sorry saya please kalau siapa nak menggunakan e-note ini untuk mengajar orang pun silakan. Okay, silakan. Misalnya nak buat sharing dengan kawan-kawan 5-6 orang kan, nak buat satu session, you can use this e-note pun sebagai your presentation. Boleh, sila gunakan. Terima kasih Cik Sarwan. Okay. Tu yang sangat-sangat tu best tu, kata rezeki. So kita ucapkan terima kasih atas perkongsian ilmu. Semoga ilmu yang kita dapat ni berkat dan Cik Sarwan bermurah hati sediakan konten yang sangat bagus untuk kita dan kita boleh share pula dengan orang lain. So amatlah dan sangatlah rugi kalau kita tak share dengan orang dan kita tidak apply ilmu yang kita dapat hari ini. So thank you. Tanamkan niat, buat satu poster yang cantik, yang menarik, yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Boleh? Yes. Jadi kat atas tu juga sebelum tu kita panjang lebar ni, saya ada postkan something, borang layan e-training. Oh, okay. Just simple sajalah. So untuk record HDC saja. Untuk makluman Cik Sarwan juga, kita ada buat recording. So InsyaAllah kita akan upload di YouTube HDC dan website HDC untuk rujukan akan datang kepada pelajar. InsyaAllah saya juga upload this Let's Canva ni dalam boleh. Okay. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta 132 orang tadi yang paling tinggi jumlahnya tadi. Thank you. Anda dan terutama lagi puan-puan, sorry sebelum saya terlupa, the more we share, the more we gain. Gain tu dalam maksudnya bila kita ada dalam hati dan fikiran kita untuk share knowledge kita, ilham baru, ilmu baru daripada tempat yang kita tak jangka akan datang kepada kita. That's why saya rasa walaupun ada ilmu walau sedikit apa pun, just share dan insyaAllah akan ada ilmu-ilmu baru yang akan kita jumpa nanti ataupun orang datang memberikan ilmu itu kepada kita. So keep on sharing, never stop learning. Keep on sharing, never stop learning. What you give, bukan you get back. You get more. Yes. Absolutely. Thank you so much Cik Sarwan dan semua peserta. Kita jumpa lagi untuk esok. Kita ada lagi satu program. So critical thinking skills bersama dengan Encik Aizat. Itu memang kena ikut tu. Itu kena ikut tu. Hari ni. Yes. Memang kena ikut tu. Be a thinker. Kan? Tajuk yang sangat menarik juga. So insyaAllah kita jumpa esok. Cik Sarwan, terima kasih banyak-banyak. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.